Soalan yang saya buat hantar tu, cuba tengok. Semua kena mute mic kan Cut? Cuba tengok WhatsApp group awak Sementara tu saya tengah buka jap saya punya nota ni. Cut, mic semua kena tutup ke? Cut, mic semua kena tutup ke biar je buka? Cut. Cut. Hello. Duduk down. Cut. Sibuk mintas. Kan? Kau nak masak apa? Nak eh? Cuk, mak saya dah masak. Sedap. Baik, Cuk. Tampal kat situ, Cuk. Ya. Yang ni soalan dia. Memang dalam kelas online ni, saya belum sempat nak type kan. Saya beri jawapan saja ya untuk soalan ni. Soalan ni itulah November 2017 akan keluar soalan ni. Alright. Saya akan beri jawapan. Boleh saya typekan jawapan dia dalam Excel nanti. Okey. Cuk, tulis formulir dia sekali ya, Cuk. Akan dalam whiteboard dalam Excel nanti saya akan beri jawapan dia. Ataupun whiteboard belakang ni saya akan tulis jawapan dia. Dan saya tekan terangkan. So dalam video ni awak just dengar saja yang apa yang saya terangkan ya. Nanti saya akan beri jawapan detail dalam bentuk bertype nanti malam. Esok saya akan beri ya. Okey. Cik Hui. Oh, Cik Hui. Aiman cuba dengar tak? Kalau dengar tekan ni. Oh, nak lambang tu Saya guna mic lebih elok dengar Okey, saya dah thumbs up. Dengar. Clear. Okey, soalan tu awak baca dulu. Awak baca dulu Nampak. Tak nampak dalam WhatsApp ada. Okey. Baca bahasa Melayu pun tak apa. Baca dapatkan gambaran awal dulu. Corona. Okey. Syarikat Oili sedang membuat penilaian pembelian sebuah mesin pemrosesan minyak pada kos RM200,000. Ya. Jadi syarikat Oili itu nak beli mesin. RM200,000 nilai dia. So besar kos dia. So sama ada kita syarikat Oili nak beli ke tidak. Pembelian mesin tersebut dapat menghasilkan pertambahan. Awak highlightkan, awak tulis sikit. Tulis sikit RM200,000 pertambahan pendapatan. Maksudnya kalau beli mesin baru ni pendapatan akan bertambah sebanyak RM50,000 setahun. Okey. Awak dulu mesin lama. Mesin lama contohnya kalau
kalau pengurusan minyak tu, kalau mesin baru, minyak lebih diproses dengan cepat dan untung lebih besar. Minyak dapat banyak. Okey, RM50,000 setahun. So, awaknya pendapatan bertambah. Bukannya pendapatan RM50,000 setahun, bertambah. Kalau bertambah ni, ini masuk bertambah tau. Ni. Ni bertambah. Increase. Pertambahan. Untuk menggunakan mesin tersebut dengan baik, pekerja-pekerja perlu mengikut sesi latihan ringkas yang menalan belanja sebanyak RM5,000 selepas cukai. So, guna mesin baru ramai tak tahu. Ramai tak tahu guna mesin tersebut. And then perlu ada latihan daripada pekerja lah. So, kita kena bayar. Itu macam kos hangus lah. Kita kena bayar. Bila dah buat perjanjian, kita bayar. Dah habis lah. Itu belanja kita dia keluar. Pembelian tersebut juga memerlukan kos banyak RM5,000 pemasangan mesin dengan baik. Jadi kalau kita beli mesin, dia mungkin boleh punya spare part dia berpisah-pisah. Kita kena sambungkan, pasangkan dan ajar dia macam mana cara guna. Dan itu pun memerlukan kos. Sebagai tambahan, pembelian tersebut akan memerlukan peningkatan inventory. Awak tulis highlightkan peningkatan inventory sebanyak RM20,000. Apa maksud inventory? Stok. So bila ada mesin baru, perlu pun macam kelapa pun kena banyak lah sebab dia laju. Mesin tersebut mempunyai, so kos dia ialah sebanyak RM20,000. Mesin tersebut mempunyai jangka hayat selama 10 tahun. Kalau awak boleh lukis, mesin tu adalah berapa tahun? Nampak tak? 10 tahun sini Okay. Kosong. Buat jangka, buat belaikan juga. Mesin baru boleh kekal lama selama 10 tahun. Mesin baru tersebut. Boleh orang kata boleh digunakan selama 10 tahun dengan baik lah. Dan tidak mempunyai nilai sisa. So nilai sisa, maksudnya balance dia dah kosong. Nilai sisa dia tak ada. Maksudnya kira selepas 10 tahun dah tak boleh guna lagi lah. Boleh bersih buruk Akhirnya untuk membeli mesin tersebut, syarikat perlu meminjam daripada bank tempatan sebanyak RM100,000. So, nak beli RM200,000 tadi, bank company tu akan buat pinjaman sebanyak berapa? Pinjaman sebanyak berapa? Awak jawab dalam mati awak Pinjaman sebanyak RM100,000 dengan kadar dengan interest dia sebanyak berapa ratus? Interest dia 8%. Dan faedah dia ialah disebabkan itu kita kena bayar faedah sebanyak penambahan interest. Faedah sebanyak apa? 8% setahun. Diandaikan susut nilai menggunakan kaedah garis lurus. Garis lurus maksudnya apa garis lurus? Susut nilai depreciation dia menggunakan kaedah lurus. Maksudnya sama lah setiap tahun Setiap tahun depreciation dia. Dan cukai teks berapa persen? 25% dan kadar pulangan IRR atau return dia sebanyak 15%. Sebanyak 15%. So awak yang ini senang saja yang awak boleh dapat banyak markah kat sini. 5 tambah 5, 5 kali 3, 15, 21 tambah 4, 25 markah saja untuk soalan ni So saya terus beri jawapan. Saya dah beri dia punya dia punya senario dan nanti yang saya dah janjikan kan soalan-soalan seperti ini saya akan beri soalan dan jawapan. Tapi awak kena faham terlebih dahulu Okey. So yang pertama, berapakah pelaburan awal pada projek tersebut? What initial investment? Pelaburan awal maksudnya apa? Awak dapat mesin tersebut, awak kena keluarkan berapa RM1,000. Kan senang ke? So awak jawablah. Awak tulis situ. Harga. Ini jawapan untuk A Pelaburan awal.
Nanti saya akan masuk dalam YouTube ni. Tadi saya dah jaya masuk dalam sekejap je kan. Harga belian mesin sama dengan harga belian mesin sama dengan 200,000. Tulis. 200,000. Lagi kos apa? Kos pemasangan. Tulis. Pemasangan sama dengan 5,000 installation ya. And then kos latihan, training. Sebanyak 5,000. Awak kena dapat jumlah dia berapa? 210,000. And then awak kena campurkan dengan perubahan modal kerja. Sama dengan berapa ribu? 20,000. So jumlah dia ialah berapa? 230,000. So yang saya rasa kat sini yang susah sikit. Ni. Sebab mesin baru. Sazlin dengan Intan pun tak ada ni tak ada video. Saya ingatkan awak duduk gitu tadi So ni lah. So awak campur semua. Kalau ada mesin baru, awak perlu kos-kos ini dan nilai dia bukan sekadar 200,000 saja Awak kena tambahkan kos-kos lain. Dan sebenarnya awak kena keluarkan apa? 200 berapa ribu? 30,000. So dah salin ni. So Aiman tu Sazlin dah ni dah salin okey. So saya nak padam tau. Okey. So yang B pula, B ialah what the annual berapakah nanti tahunan selepas cukai bagi projek untuk tahun 1 hingga tahun apa? 1, 2 sampai tahun 9 ni. Sebelum tahun akhir ni. So yang tadi kita dah ada dapat 5 markah kan? So next question, ini yang A tau. Alright. Okey lah, baik. Bagus juga ada benda ni Ada benda whiteboard ni. So B saya tengok pada jawapan tau. Nanti Aiman PM tepi saya lah. Ataupun Faisal untuk jawab soalan soalan dan jawapan untuk chapter ni. Kita kalau banyak chapter ni langsung saya tak buat So yang B untuk tahun apa? 1 hingga apa? 9. So jawapannya ialah ini yang berkaitan dengan aliran tunai apa? Aliran tunai masuk. Bila awak dah beli mesin tadi, awak dah mula guna mesin tersebut. Okey? Dah guna mesin tersebut. Bila dah guna mesin tersebut, awak jangkakan pulangan yang awak akan dapat untung ataupun aliran tunai masuk akan bertambah. So awak tulis situ EBIT ialah apa EBIT? EBIT awak jawab dalam saya tak dengar EBIT ialah apa? Earnings before apa? Interest and tax. Ataupun pendapatan ataupun apa? Untung. So bila awak ada mesin baru tu awak dapat untung. Untung dia ialah berapa? Untungnya ialah RM50,000 setahun. RM50,000. 50K 50K tahun ketiga, 50K sampai tahun 9. So ini duit masuk tau. Tambah. Yang tadi duit keluar berapa ribu tadi? 200 apa? 30,000 kan? So sekarang barulah duit. Bila dapat keluar awak dapat duit masuk sebanyak RM50,000. So yang RM50,000 ni awak kena tulis tau. Duit masuk. Iaitu apa? Aliran tunai apa? Aliran tunai operasi ataupun EBIT sebanyak berapa? Tambah berapa ribu? Berapa ribu, Aiman? Berapa ribu? Bagus. 50 apa? 50,000 pandai.
And then bila dapat untung duit masuk ya. And then kita kena bayar cukai sebenarnya. Kalau bayar cukai kita tulis tolak ya. Duit keluar. So berapa cukai awak kena bayar? Tolakkan dengan waktu cukai. Cukai berapa peratus? Cuba tengok pada soalan. Tadi yang saya tulis. Sazlin berapa persen? Yang saya tulis tadi, saya terlupa tadi. Apa? Tax. Berapa persen? 25. Sazlin, tax ialah berapa? 25%. Tax ialah 20 apa? 25. Peratus. Jadi awak tolakkan kadar margin cukai ialah Cikgu sangkut. 25%, kan? Harapkan dengan 50,000. %25. Cuba darabkan 25% darabkan dengan apa? Dengan 20,000 tu awak akan dapat berapa? 12,500. 12,500. Dapat 12,500. .25 darabkan berapa? 50,000 ya. Berapa ribu? 12,500 ya. So kalau awak tolakkan, awak akan dapat RM37,500 and then campur dengan apa? Susut ni nilai. Kenapa awak campur? Boleh tak tolong awak tulis sekejap? Kenapa kena campur? Kenapa perlu campur? Awak tulis. Susut nilai pun Kenapa belanjaan tak tolak? Campur sebab susut nilai. Tulis itu, susut nilai bukan duit yang awak keluarkan. Ya? Okay. Nilai bukan duit yang awak keluarkan. Dalam akaun dia tolak kan? Tapi dalam ni awak dah tolak dulu tadi, awak dah tolak. Sebabkan awak dah tolak, awak dah tolak tapi awak kena campur balik. Kalau senang lah, kalau susah sangat awak ingat. Kalau susut nilai dalam yang ni tajuk ni, awak kena campur. Sebab ia bukan aliran tunai. Okey, campur susut nilai. Berapa nilai susut nilai dia? Berapa susut nilai dia? Apa tu? Cik, tuan tanya 37,000. So, kos dia ialah sebanyak berapa kos? Kos ialah sebanyak harga belian 200,000 campur dengan kos pemasangan sahaja, boleh ya? Pemasangan sahaja sebanyak 5,000 iaitu 205,000. So kos yang lain, contohnya kos latihan tak termasuk ya. Kos latihan adalah bukan kos ya. Dia adalah belanja expenses. So 205,000 ni awak bagi berapa tahun? Dia sebab dia garis lurus Dia apa? Dia garis lurus. Sebab itu awak kena sama tiap tahun. Kalau sama maksudnya apa? Dia berapa tahun boleh usia guna ni? Usia guna ni berapa tahun? Cuba Aiman. 10 tahun. 10 tahun. Berapa tahun? 10. 10 mana? 10 tahun. So awak kena bagikan 205,000 bagikan dengan 10. So awak akan dapat berapa sini? Senang ni kan? 0,0. 20,000. Dia tak nampak. Tak nampak cik tulis apa. Bawahkan sikit kamera. Campur So awak akan dapat berapa situ?
Guna kalkulator yang awak ada lah. 37,500 tambah 20,500. 50 apa? 58,000. 58,000. So yang ini dah dapat berapa markah tu? Dapat 5 markah ya. Dah 10 dah ya. Okey. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Cuba Aiman. InsyaAllah, Boleh faham insyaAllah. tak? Dia banyakkan latihan. Dekat A dan B ni. Ya, faham. InsyaAllah. Adik guna tangan, faham tak? Aiman, faham tak? Okey. So kita dah buat B and then kita akan buat C pula. Apa maksud terminal? Tulis sikit terminal. Apa maksud terminal? Terminal kalau awak pergi ke terminal bus tu kan? Terminal bus Lakin tu. Ustaz. Terminal bus Lakin. Apa maksud terminal? Perhentian terakhir. Awak tulis terakhir kan? Daripada contohnya pada Kulai yang terakhir lah. Kalau pergi ke Johor Bahru, terakhir terminal dia di Johor Bahru lah. Di Lakin tu. So terminal dah terakhir. Kalau macam kes ini terakhir dia pada tahun berapa? Pada tahun berapa? Primera dengar. Pada tahun berapa terminal? Guna tangan. 10 mana 10 kata 10. Okey. Kalau yang ada tunai akhir terminal ini ialah kalau dalam nota nanti saya akan beri nota juga ya. Saya akan beri nota dalam PowerPoint. Yang ini saya turun pada soalan ya. So sesi kita pada soalan. Aliran tunai operasi akhir. Nazrin kenapa Nazrin? Prem tunjuk 9. Oh, bukan 9. Aku pun perasan. Aliran tunai operasi. Dah, diam. Banyak berapa yang akhir? Awak kena buat apa? 50 apa? 50,000. Awak campur balik dengan perubahan modal kerja sebab awak dah jual, awak tak perlu lagi. Awak akan dapat berapa ribu? 20 apa? 20,000 jual modal kerja So awak akan dapat sini ialah 70,000. Dan yang akhir sekali kita ada interest ya. Pada kadar faedah interest. So itu kita abaikan okey. Dan seterusnya awak akan dapat sini setiap yang misi si jawapannya ni 70,000. So ni C
D, apakah nilai nilai kini? Nilai masa kini projek tersebut. Ya. Nilai masa kini maksudnya awak kena lukis sikit lah. Okey. Tahun kosong, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Okey. Sini ialah 50,000. Sampai tahun berapa? Sampai tahun ke-9 ya. Dan tahun 10 awak akan dapat daripada terminal akhir sini ialah 70,000. So yang ini 50,000 ni dia punya interest dia ialah 10%, N dia sama dengan 9. So NPV dia, net present value, yang ni lah apa? Setiap tahun sama Lagi 10 minit lagi, okey? Lagi 10 minit lagi. Lagi 10 minit lagi. 8 minit lagi So yang ini adalah sama, so kita guna jadual PBIFA. Okey? Yang ini awak guna jadual PVI F 70,000 10% tahun ke-10 Ini 9 kali. Ini tahun ke-10. So yang ini awak kena guna jadual nanti. Yang ni saya akan awak cuba kira ni Dah tak sempat masa ni. Awak tengok ada jadual. Jadual dan kalau NPV dia baru nampak muka Faisal. Kalau NPV dia lebih besar daripada 100,000 kita kalau NPV dia lebih besar daripada kosong kita akan beli Kalau lebih besar daripada kosong kita akan beli mesin tersebut. Lagi satu ni tolakkan dengan kos dia berapa tadi? Tolakkan ni ingat saya tertinggal ni pakai pen merah lah. Tolakkan dengan berapa nilai kos awal dia? 200 apa? 30,000. So yang ni awak tolakkan 230,000 ni. Yang awak keluarkan untuk beli mesin. So yang ni jumlah duit masuk, yang ni jumlah duit keluar awak tolak. Kalau dia lebih daripada kosong, maksudnya apa? Awak boleh beli. Beli mesin tersebut. Okey. Yang ini saya akan So yang interest tu kita dah abaikan soalan dia. Interest yang faedah tu kita abaikan soalan. So yang inilah basic dia. Nanti saya akan beri soalan dan jawapan. Faisal ataupun Aiman ingatkan saya untuk soalan ni saya akan beri jawapan dan soalan. So yang ini yang untuk berkaitan dengan faedah tu awak cuba abaikan. Kalau faedah yang menyebabkan bayaran yang 100,000 tu kita abaikan. Okey. Nanti saya akan buat soalan dia dan jawapan yang lengkap. Tapi yang ni awak cuba buat kat rumah Alright. Ada pertanyaan? Nazrin ada. Nazrin kat rumah. Nazrin kat rumah Kat rumah. Aisyah kat rumah. Kat rumah ciut. Fahmi. Faisal kalau dia keluar waktu PKP ni kalau lock out. Prime belum mandi. Hai, apa? Nanti saya akan masuk dalam YouTube YouTube awak boleh tengok balik lah. Okey? YouTube Awak boleh Tengok replay balik tengok semua yang Nazrin buat.
Nampak tu. Kita adjust kamera tadi. Tak ada muka kau. Dah ambil masa tau. Okay. Bila cikgu nak hantar jawapan ni ke? Tu awak pergi hantar kita ya Aiman dan Faizal. Okay. Saya ada tadi FK2 pun kena buat okey. Ada kerja lagi dia buat lah. Right, thanks. Okay, ciut.